Tuan-tuan, saya terpotong video tadi, saya sambung. Bila kita tidak ada ilmu tentang suatu isu, kita akan dikontrol oleh ilmu-ilmu yang disuapkan oleh orang-orang yang bukan pakar, bukan dalam bidangnya, bukan pada kepakaran tersebut. Ilmu pun tidak sahih. Maka bila kita panik, kita mudah percaya. Bila mudah percaya, tindakan kita mungkin akan salah. Jadi kalau tuan-tuan tahu tentang virus corona ini, dia sebenarnya ada 20 jenis virus corona. Virus spesies ini, virus ini telah mula dikenal pasti dalam tahun 1930. Kali pertama dikenali sebagai virus yang melibatkan chicken virus. Yang kedua pada tahun 1940, virus tikus. Kemudian pada tahun 1960 berlaku kali pertama virus melibatkan manusia, human virus 1960, dan telah diisytiharkan pada media massa secara resmi pada tahun 1968. Itu virus berlaku. Dan untuk maklumat tuan-tuan, daripada 20 virus tersebut ada hanya 8 virus yang bahaya. Daripada 8 virus tu, 5 adalah yang mild, yang tidak begitu bahaya. Yang betul-betul bahaya yang kita boleh lihat sebagai pandemik, iaitu pertama virus yang kali pertama berlaku pada tahun 2003, iaitu SARS. Bila berlaku SARS pada 2003 menyebabkan lebih daripada 8,098 orang kena. Daripada 8,098 orang kena tu, 774 orang lebih kurang, 774 orang yang mati. Tak sampai 10%, 9.995% yang mati. Kemudian pada 2012 telah berlaku virus MERS. Virus MERS ini menyebabkan lebih 8,058 orang kena. Kemudian daripada 8,000 itu tak sampai 700 orang mati pada kajian saya. Bila berlaku virus MERS tersebut, sekarang pada 2019 berlaku virus coronavirus yang mula pada bulan November, mula aktif pada bulan Disember, kemudian menjadi pandemik. Negara China, Wuhan panik, berbagai-bagai teori keluar. Kemudian sekarang ini dah beribu-ribu orang mati. Dan kematian tersebut maka kita disuapkan dengan banyak fakta-fakta yang tak sahih. Seperti itulah kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat, ayat surah juzuk yang ke-49 ayat yang ke-6, Allah sebut bila datang satu berita-berita, hendaklah kita siasat dulu, tabayyun, kena tanya dengan pakar. Jadi bila kita in control, ada ilmu yang betul, kita tidak panik, kita tahu macam mana nak hadapi. Dan ini adalah lesson nombor 1. Akan datang akan ada banyak lagi tragedi dan isu-isu menyebabkan, kalau tuan-tuan masih ingat, bisnes senjata menjadi laris sebab orang nak rasa selamat. Bila selamat, mereka sanggup bayar berbilion-bilion untuk rasa selamat. Orang sanggup membeli senjata yang mahal untuk rasa selamat. Jadi bila virus-virus seperti itu berlaku, maka kita kena jangan panik. Dan dalam suasana sekarang ini, kita mestilah melihat bagaimana Allah mengajar manusia dengan haiwan yang kita tak pandang pun, kuman. Bila kita tak pandang kuman, sekarang ni kuman yang kita tak pandang menjadi kuman yang kita takut. Kuman yang mati di luar, dia akan hidup di dalam badan manusia, dan manusia akan binasa. Itulah keadaan-keadaan yang sepatutnya kita belajar. Kita kalau masih ingat lagi pada ketika zaman Nabi Ibrahim, Namrud, kesombongan Namrud beritahu kat Nabi Ibrahim, dia ada lebih 100,000 kuda, dan dia memberitahu kalau engkau ni betul tu ada malaikat, Tuhan kau ada malaikat, hantarlah malaikat berperang dengan aku. Maka Namrud telah pergi ke padang yang luas, maka Allah telah hantar nyamuk daripada laut, dan nyamuk itu telah menutupi ini sehingga menjadi gelap angkasa raya. Kemudian menyerang, dia menyerang semua tentera-tenteranya kecuali Namrud. Allah tangguhkan Namrud tersebut. Kemudian bila Allah tangguhkan Namrud, maka Namrud telah balik ke istananya. Maka Allah hantar seekor nyamuk yang mengelilingi sebuah pokok dekat kawasan istana saya, tak silap saya. Kemudian pokok tersebut telah terlepas dikeliling, dia masuk dalam diri Namrud melalui hidung, dan pergi ke kepala, dia makan otak. Selama 40 hari
Namrud berada dalam keadaan sangat menderita, dihentak kepala dan sebagainya, dan Namrud akhirnya mati dengan hina. Allah hantar nyamuk untuk membunuh, untuk menghilangkan keangkuhan seorang raja yang sombong, yang angkuh, yang selepas itu kita tahu Firaun dan sebagainya. Jadi kita belajar banyak. Lesson nombor 2, kita jangan sombong dengan situasi yang kita ada, ya. Kita mestilah apa yang kita ada manfaatkan untuk ummah, manfaatkan untuk agama, sebab kita tak lama kat dunia ni. Jadi tuan-tuan kalau rasa stres dengan banyak perkara yang tak boleh buat, tuan-tuan tengok ada banyak perkara lagi yang tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan boleh buat kebajikan pada orang. Saya selalu sebut dalam ceramah saya, kita boleh buat 4 jenis infak. Kita boleh infakkan ilmu, kita boleh infakkan masa kita untuk agama atau khidmat, kita boleh infakkan tenaga, dan satu lagi kita boleh infakkan duit. So apa yang kita boleh infak? So jangan bagi alasan, bagi jalan. Kita cari jalan macam mana. Inilah masa untuk kita boleh mendidik anak kita kepakaran, kemahiran, kebersamaan dengan mereka terlibat dalam kerja-kerja yang kita buat bersama-sama. Saya sendiri, saya dalam bulan Ramadan saya berniaga kecil-kecilan, bukan sebab duit, tapi sebab macam mana kita boleh didik anak kita untuk terlibat dengan kerja-kerja usahawan, melakukan keusahawanan dengan bersungguh-sungguh, bersih dan mengikut sunnah Nabi. Kat situlah kita membina anak yang mempunyai multitasking. Ada saya dengar cerita anak-anak yang rajin di SBI, di sekolah Bina Insan, di sekolah tahfiz, sangat disiplin, bangun awal, tapi di rumah tidak bangun awal. Sebab mereka rasa itu adalah peraturan sekolah. Sebab itulah kebiasaan yang dibina di sekolah, mesti ada kesinambungan di rumah. Kita tarbiyah anak itu dan kita kena tegas. Mungkin anak-anak rasa macam itu kat sekolah, masa inilah nak berehat. Bagi tahu ke anak-anak, di dunia kita bekerja, di akhirat kita berehat. Kita tak tahu bila kita pergi, biar kita pergi menjadi seorang individu yang Allah pandang dan Allah sanjung. Malaikat pandang, malaikat sanjung. Sebab itulah apa yang belajar di SBI adalah untuk membina method of thinking, membina satu tabiat jadi seorang individu yang berprofil tinggi, individu yang hebat, individu yang merasa keberadaan Allah. Ya, bila kita rasa keberadaan Allah, kita tak payah sungguh orang lain. We policing ourselves. Kita sendiri mengawasi diri kita untuk tidak ambil remeh, untuk menggunakan masa dengan bagus, dengan sebaiknya. Jadilah golongan as-sabiqun. Jadi membina sistem nilai dalam keluarga dan diri individu, supaya kita pergi mana-mana kita akan tahu bahawa ini yang seharusnya kita buat, ya. Sebab itulah saya nampak mindset yang perlu dibina pada anak-anak, iaitu jangan buat apa yang kita suka, buat apa yang kita perlu. Kita perlu buat apa dan kita buatlah sungguh-sungguh. Lama-lama dia akan menjadi satu cara hidup kita. Bila jadi cara hidup, lama-lama dia jadi budaya, ya. Jangan kesian pada anak pada perkara-perkara yang baik. Sebab kalau kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi individu yang berkualiti, berprofil tinggi, maka kita bimbang mereka lemah apabila mereka berada di luar tanpa kita, ya. Yang kedua, saya nampak dari segi resilient tu maksudnya daya tahan. Daya tahan pada anak, kita bina daya tahan. Maknanya kita suruh dia buat banyak perkara, kita kesian dia letih. Saya teringat seorang guru memberitahu saya tentang pelajar-pelajar yang dididik ketika saya pergi ke Gaza. Pelajar-pelajar pada usia yang muda belajar Al-Quran. Nampak macam penderaan sebab mereka ni muda dan terpaksa menghafaz Al-Quran. Rupa-rupanya kita tak sangka mereka mempunyai minda yang mempunyai kapasiti untuk menghafal Al-Quran. Mereka mempunyai minda dan kapasiti. Kalau menghafal Al-Quran menyebabkan mereka sakit dan meninggal, kan pengakhirannya husnul khotimah. Ya, sebab itulah saya selalu sebut dalam hidup ni, kita sebut pada anak-anak, kita ada banyak momen yang best. Satu momen kita bersama keluarga, kita gembira anak lahir. Ada momen anak dapat lulus peperiksaan. Ada momen anak-anak mendapat universiti yang bagus, berkahwin. Kemudian momen yang paling indah adalah apabila berakhir dengan husnul khotimah. Jadi untuk berakhir dengan husnul khotimah, dia adalah syarat-syarat dan prosedur dan amalan. Jadi saya selalu sebut sejadah di mana-mana. Sejadah di mana-mana maksudnya tidak semestinya kita ni mendapat pandang Allah, Allah redha, Allah suka, Allah merahmati kita kerana kita menghafal Al-Quran. Sebab kata Nabi, orang yang paling bijak orang yang belajar mengajar Al-Quran, orang yang mengerti mati dan orang manfaatkan. Fikir apa benda kita boleh manfaatkan.
Anak saya pergi kat surau, nampak ada semak-semak, ada lalang-lalang kat surau, dia tebas, dia bersihkan. Kemudian anak saya pergi kat surau, ada pasu-pasu yang terbiar, dia siram. Contoh begitu. Jadi kita suruh anak tu bukan kerja kita pun, apa salahnya kita buat. Nampak sampah kat taman, berpusing ke taman sambil jogging dan kutip sampah. Bukan sampah kita pun, sikap yang kita bina itu, ya. Jadi semoga kita dapat manfaat daripada peluang-peluang yang Allah bagi ini, ya. Anak kita adalah aset kita, ya. Kita kena ingat innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Anak juga sebagai ujian pada kita. Kalau kita tidak melihat anak-anak ini sebagai ujian, maka kita ambil mudah dan kita mungkin akan menyebabkan anak-anak ini akan menyebabkan kita juga berdosa sebab kita tidak mendidik mereka dengan betul. Ya tuan-tuan, ya, jangan risau dengan apa yang diuji ini, sebab setiap apa yang berlaku, Allah kata bila orang-orang beriman itu apabila dia mendapat musibah, mereka sabar. Bila dapat sesuatu berita baik, mereka bersyukur. Jadi sesuatu yang tak baik pada kita, baik pada Allah, ya. Maka kita bagi tahu ke anak-anak, kita didik anak-anak, kita fahamkan anak-anak, ya. Kalau anak-anak merintih, meronta, berebut, bergaduh, itu biasa. Macam mana kita stabilizekan mereka ini supaya mereka akan menjadi orang yang faham, ya. Jadikan mereka yang faham tentang isu tertentu. Satu lagi, budaya rakus ilmu. Inilah masa kat rumah kita beli buku banyak, kita tak baca, buat jadual. Satu hari satu buku, baca, kupas dan cerita. Inilah masa untuk kita jadi imam berjemaah, dan inilah masa untuk kita dapat makan kongsi bersama dan bercerita tentang khasiat apa yang kita makan. Perkara-perkara yang kita tak pernah buat, ya. Mungkin itu tidak menjadi kebiasaan, biasakan, ya. Itulah peluang yang saya nampak kepada ini, sebab kita akan kembali kepada keadaan pula seperti sedia kala, dan kita akan rindukan ni. Sebab tu ada orang yang banyak perkara yang dia tak buat ketika ni. Ada parent dalam SPI yang banyak perkara mereka tak buat dengan anak, tapi bila suasana macam ni, mereka dapat buat. Mereka sampai minta janganlah pergi PKP. Macam lagu Ramadan jangan pergi, PKP jangan pergi. Sebab dengan PKP inilah mereka dapat berjemaah, dapat berkongsi tafsir, mereka dapat berkongsi ayat Quran, tazkirah, tausiah dan sebagainya. Inilah masanya bagi mereka. Peluang PKP ini, mereka tidak melihat masalah sebagai peluang sebagai masalah, mereka melihat masalah sebagai peluang, ya. So saya doakan tuan-tuan untuk video saya yang pertama ini, insya-Allah saya akan kongsikan beberapa lagi. Saya doakan tuan-tuan terus bertahan, sebab kita ini kuat dan kita ada segala sumber untuk menjadi kuat. Kita ini sabar dan Allah suka pada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Dan insya-Allah kita akan bersekolah semula, dan anak-anak sudah tentu mereka merindui sekolah. Tetapi biarlah rumah juga adalah pusat tarbiyah untuk menjadikan anak-anak hebat, anak-anak seronok. Dan last sekali saya nak sebut, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, kita kena suka apa yang kita ada, kerana inilah peluang untuk kita manfaatkan dan melakukan perkara-perkara yang kita miss, kita tak dapat buat pada hari-hari yang biasa. Sekian, Meja Qayyum berundur diri untuk kali ini. Inspiring by sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.